Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah dengar sebab kenapa Islam memilih jalan peperangan sebagai tindakan kepada musuh-musuh. Banyak perkara yang telah disebutkan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini kita akan dengar kisah perang Badar Al-Kubra. Jom kita ambil tahu bersama-sama. Baiklah, sebagai pengenalan, Perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua dari Hijrah. Perkara ini berlaku berhampiran sebuah perigi kepunyaan seorang yang bernama Badar. Perigi ini terletak antara Mekah dan Madinah dan peperangan ini juga diambil sempena nama lelaki yang bernama Badar. Seperti yang telah diceritakan sebelum ini, ketika mana Muslimin telah berhijrah ke Madinah, maka ketika itu kafir Quraisy Mekah telah isytihar bahawa sekalian harta benda milik Muslimin di Mekah yang telah keluar berhijrah ke Madinah telah dijadikan harta rampasan dan telah dimusnahkan oleh kafir Quraisy Mekah. Bukan sekadar itu, harapan kafir Quraisy Mekah adalah untuk menghancurkan semua perniagaan Muslimin Mekah dan berharap juga agar sekalian Muslimin ini tidak lagi menghina dewa-dewa kafir Quraisy Mekah. Bila orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah dapat tahu je harta mereka di Mekah dah dijadikan rampasan dan dimusnahkan, waktu itu marahlah sekalian Muslimin. Diorang ni mula rasa nak lawan balik dan nak hadap kafir Quraisy ini secara peperangan. Sebab tak dapat nak tahan lagi perangai kafir Quraisy Mekah yang semakin hari semakin melampau. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari sekalian Muslimin Madinah telah keluar dan mahu menahan kafilah pedagang Abu Sufyan. Waktu tu Abu Sufyan dapat tahu dan terus dia hantar utusan ke Mekah untuk bagi bantuan tentera supaya pertahankan kafilah pedagang ketika itu. Bila kafir Quraisy Mekah maklum je tentang berita itu, terus mereka sediakan 1000 bala tentera untuk pergi pertahankan kafilah perdagangan Abu Sufyan. Dalam masa yang sama, Abu Sufyan juga telah alihkan perjalanan ke arah yang lain bagi selamatkan kafilah perdagangan itu dari dirampas oleh sekalian Muslimin. Persoalannya, macam mana boleh berlaku pertempuran ini? Baiklah, jika kita lihat, sekarang ni kafilah pedagang Abu Sufyan selamat sampai ke Mekah dan sepatutnya bila kafilah ni dah sampai kat Mekah, mestilah 1000 tentera kafir Quraisy tadi berpatah balik. Sebab tujuan asalnya 1000 tentera itu adalah untuk pertahankan kafilah perdagangan Abu Sufyan. Tapi kenapa tetap juga berlaku peperangan? Sedangkan tentera Islam tak dapat langsung tawan kafilah pedagang Abu Sufyan dalam waktu yang sama. Okey, puncanya adalah bila tentera Islam mula melawan balik, maka ketika itulah kafir Quraisy Mekah menerima perlawanan untuk melawan semula. Jadi ketika itu bala tentera kafir Quraisy Mekah teruskan juga perjalanan untuk melawan ataupun melakukan peperangan terhadap tentera Muslimin ketika itu. Antara panglima tentera Quraisy yang sertai peperangan ini adalah Abu Jahal. Seperti kita tahu bahawa Abu Jahal ni orang kaya di Mekah. Bila berlaku krisis antara orang kafir Quraisy Mekah dan orang Islam, sedikit sebanyak mengganggu perniagaan dia di Mekah. Sebab sebelum ini antara punca perniagaan dia maju adalah datangnya dari orang Islam di Mekah juga. Bila orang Islam pindah je kat Madinah, banyak juga kerugian yang telah dihadapi dalam perniagaan ketika itu. Maka waktu inilah Abu Jahal bertekad nak balas dendam kepada sekalian Muslimin di Madinah. Samalah juga dengan sekalian Muslimin Madinah, bertahun-tahun mereka telah diseksa, maka inilah waktunya untuk melawan balik semula kafir Quraisy Mekah. Jadi inilah sebab-sebab yang boleh dijadikan sebab kenapa berlakunya Perang Badar ini. Sebenarnya ada juga perancangan untuk tidak berlakunya Perang Badar ini. Waktu tu Utbah Ibn Rabi'ah dan Hakim Ibn Hizam ada bagi cadangan supaya tak payah pergi perang sebab kafilah pedagangan Abu Sufyan telah selamat. Tetapi Abu Jahal tetap berkeras nak juga berperang. Maka jalan peperangan telah dipilih dalam kisah ini. Maka bertemulah tentera Quraisy Mekah dan tentera Islam di Lembah Badar. Peperangan ini dimulakan dengan perlawanan satu berlawan satu antara kedua-dua pihak. Di pihak kafir Quraisy, mereka telah diwakili oleh Utbah Ibn Rabi'ah dan anaknya Al-Walid dan Syaidah. Manakala di pihak Muslimin, Nabi SAW telah memilih Ubaidah Ibn Haris, Hamzah dan Ali bin Abi Talib. Maka berlakulah perlawanan antara kedua-dua pihak. Perlawanan ini berakhir dengan kematian ketiga-tiga panglima dari kalangan kafir Quraisy. Ali bin Abi Talib telah membunuh Al-Walid, Hamzah pula berjaya tumpaskan Utbah Ibn Rabi'ah dan Syaibah
telah mati pula dibunuh oleh Ubaidah. Namun Ubaidah juga syahid kerana luka dan cedera yang amat teruk. Setelah habis pertempuran antara keenam-enam panglima ini, maka terus berlaku pertempuran yang besar antara kedua-dua pihak. Tentera Islam ketika itu hanya 313 orang sahaja bilangannya. Namun sekalian muslimin tetap bersungguh-sungguh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu tentera Islam ketika itu. Maka berakhirlah peperangan Badar ini dengan kemenangan di pihak muslimin. Seramai 70 orang pahlawan Quraisy Mekah telah mati dalam peperangan ini, antaranya adalah Abu Jahal sendiri, dan sebilangan pembesar Quraisy Mekah telah ditawan. Pembesar Quraisy Mekah ini nak atau tak nak terpaksa bayar wang tebusan untuk lepaskan diri. Sepatutnya Saki Baki tawanan perang ini ikut adatnya dipenggal kepala mereka ni. Namun atas kebaikan sifat Nabi SAW, mereka tidak dibunuh. Mereka diberi pilihan secara menebus diri dengan cara yang telah disyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sebersedikit kisah peperangan Badar Al-Kubra.